Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang ialah perubahan rembatan gelombang daripada satu arah ke arah yang lain. Dia berpunca daripada perubahan hal laju. Saya akan bagi satu situasi. Situasi dia macam ni. Ini contohnya tempat yang menghasilkan gelombang tu. Kita label dia A lah. A. Dia hasil gelombang pada waktu siang. Ini contoh pada waktu siang. Kita hasilkan gelombang sebabkan udara yang panas. Sebabkan udara yang panas tu, bila dia sampai ke, dia berubah laju ke udara yang sejuk, dia akan mendekati garis normal. Pada waktu malam pula sebaliknya. Sekarang saya akan terangkan situasi yang diberi oleh pembentang pertama tadi, iaitu Mirza Syazrin. Daripada A, iaitu yang sumber bunyi, ada seorang ni yang bercakap, dan B, iaitu yang mendengar. Mereka akan berinteraksi, dan situasi ni ialah pada waktu malam. Seorang ni akan yang bercakap ni akan bercakap lah kan, macam biasa. Dia akan menghasilkan gelombang bunyi, dan situasi pada waktu malam, udara yang panas akan berada di atas. Ni udara panas, ni udara sejuk. Kenapa dia punya sata dia condong? Supaya nak bagi situasi ni lebih jelas. Sebab udara takkan berpisah macam air dengan minyak. Sebab yang berpisah dengan memang betul-betul berpisah kan. Dia akan ada sedikit percampuran kat situ. So, gelombang bunyi kan dia akan merebak semua arah. Sekarang kita akan lukiskan gelombang yang sedikit ke atas. Ni gelombang bunyi, dia punya gelombang kan. Tu kita lukiskan garisan normal 90 darjah dengan sata pembahagi. Ni sekarang ni udara bergerak dengan lebih pantas adalah udara yang panas. Jadi dia akan menjauhi garisan normal. Jadi dia akan jadi macam ni. Situasi malam, pendengar akan mendengar suara daripada A dengan lebih jelas daripada waktu siang. Sebab apa? Sebab pada waktu malam, udara yang bergerak ke atas akan lebih fokus ke arah ke bawah. Jadi lebih banyak gelombang bunyi yang akan fokus ke arah pendengar daripada waktu siang. Baiklah. Seterusnya saya nak lebih memperjelaskan lagi apa yang telah dibentangkan oleh Akil dengan Mirza tadi. Macam tadi, contoh yang diberi oleh mereka adalah contoh gelombang bunyi, tapi dia tak nampak jelas sangat kan. Jadi kita terangkan gelombang air. Sebab kalau gelombang air kita nampak pembiasan gelombang tu macam mana. Jadi untuk konsep pembiasan gelombang, kalau kita lihat dekat sini, dia ada 4 konsep. Yang pertama, perubahan hal laju gelombang. Perubahan arah gelombang tu bila dia merambat daripada satu medium ke medium yang lain. Merambat dari satu medium ke medium yang lain, dan frekuensi yang tak berubah. Jadi kalau kita lihat pada gelombang air, kita contoh daripada kawasan dekat tengah-tengah laut tu nak ke pesisiran pantai. Jadi itu melibatkan perubahan medium dekat situ, daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. So kita tengok apa yang berlaku kepada gelombang tersebut bila dia merambat daripada medium yang berlainan. Contoh daripada kawasan yang dalam ke kawasan yang cetek, dia punya sudut tuju dia akan lebih besar daripada sudut biasan. Nanti korang akan nampak lebih jelas bila kita lukis. Seterusnya dia punya panjang gelombang dia akan berkurang. Kalau waktu kat kawasan dalam, panjang gelombang dia panjang, dan bila dia ke kawasan yang cetek, panjang gelombang dia akan semakin pendek. Seterusnya frekuensi dia tak akan berubah, dan juga hal laju dia akan berkurang. Dan seterusnya arah perambatan dia akan mendekati garisan normal, sebab
dia punya sudut biasan dia lagi kecil daripada sudut tuju dia. So kalau untuk daripada kawasan air cetek ke kawasan dalam, dia bertentang dengan kawasan dalam ke kawasan cetek tadi. So sudut tuju dia akan lagi kecil daripada sudut biasan, dan dia punya panjang gelombang tadi daripada dalam ke cetek, panjang gelombang dia akan makin berkurang. Jadi bila dia daripada kawasan cetek ke dalam, dia punya panjang gelombang akan bertambah, dan hal laju dia juga akan bertambah, dan arah perambatan dia akan menjauhi garisan normal. Jadi untuk lebih jelas, kita akan lukis. Okay, so contoh diberi, ini kawasan dalam dan ini kawasan cetek. Okay. Lepas tu kalau dalam soalan dia bagi arah muka gelombang tu macam ni. Okey, jadi perkara pertama yang korang kena buat adalah mewujudkan satu garis yang berserenjang dengan muka gelombang tersebut. So kat sini saya buat satu garis. Saya label dia sebagai AB. Dalam dia ke sini. Okey, seterusnya kita lukis pula garisan normal yang berserenjang dengan sempadan antara kawasan dalam dan kawasan cetek tadi. Okey, jadi korang boleh bayangkan ni ibarat macam kawasan dalam dekat tengah-tengah laut tu nak ke bahagian pesisiran pantai. Jadi tadi kalau kawasan dalam ke kawasan cetek, dia punya sudut tuju gelombang. Bila daripada dalam ke cetek, sudut tuju dia akan lagi kurang daripada sudut biasan, dia akan kurang daripada sudut tuju, menyebabkan kita lukis lagi satu garisan yang lebih mendekati garisan normal. Seterusnya, lepas korang dah tentukan sama ada arah pembiasan gelombang tu menjauhi ataupun mendekati garisan normal, korang lukis pula dia punya muka gelombang dia. Macam tadi kalau daripada kawasan dalam ke cetek, panjang gelombang dia akan berubah. Jadi daripada dalam ke cetek, panjang gelombang dia akan berkurang. Jadi korang kena lukis dia punya panjang gelombang ni lebih rapat. Dan sudut biasan dia kurang daripada sudut tuju, menyebabkan garisan pembiasan ni mendekati garisan normal. Boleh faham? Okey, seterusnya saya akan bentangkan tentang penyelesaian masalah melibatkan pembiasan gelombang. Okey, first kita akan gunakan satu rumusan ni dalam penyelesaian masalah ni. First saya akan terangkan macam mana rumusan ni terbentuk. Yang pertama daripada formula laju gelombang, iaitu laju gelombang V bersamaan dengan frekuensi darab dengan panjang gelombang, iaitu lambda. Daripada rumusan ni kita boleh buat dua rumusan lain mengikut situasi, iaitu situasi dalam dan situasi cetek. Sama dengan V1 sama dengan frekuensi dan lambda 1. V2 sama dengan frekuensi lambda 2. Kenapa kita tak labelkan frekuensi dengan 1 dengan 2? Sebab lepas terhasilnya pembiasan, frekuensi tidak berubah. Dan kita bahagikan dua formula ini. Jadi V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Okey. Seterusnya kita akan aplikasikan formula ni dalam soalan. Okey, contoh soalan dia ialah satu gelombang SATA mempunyai panjang gelombang 2 cm
dan laju 8 cm per saat merambat melintasi kawasan cetek. Apabila gelombang tersebut memasuki ke kawasan dalam, laju gelombang menjadi 12 cm per saat. Tentukan nilai panjang gelombang di kawasan dalam. Okey, mula kita tulis dulu apa yang dia bagi. Pertama sekali, dia bagi panjang gelombang yang pertama, iaitu di kawasan cetek. Ni lambda 1 sama dengan 2. Lepas tu dia bagi laju gelombang di kawasan cetek yang kedua. Dia bagi 8 cm per saat. Jadi kita masukkan V1 sama dengan 8 cm per saat. Okey, seterusnya dia bagi laju gelombang untuk di kawasan dalam pula. Jadi V2 sama dengan 12 cm per saat. Apa yang dia nak, apa yang dia tak bagi ialah panjang gelombang di kawasan dalam, iaitu lambda 2. Okey. Okey. Melalui formula lambda 1 per V1 sama dengan lambda 2 per V2. Okey, kita masukkan dalam formula lambda 1 sama dengan 2, V1 sama dengan 8. Sama dengan lambda 2 kita tak tahu. Jadi kita nilaikan dia sebagai X ataupun lambda 2. Okey. Per V2 sama dengan 12. Menggunakan rumus algebra, kita boleh dapat lambda 2 sama dengan terbalik. Betul. Okey. Kita boleh dapat 3. Okey, kira-kira kita dapat 3. Panjang gelombang cm.